Sama-sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh kepada kita sekalian. Quran mengatakan walakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kamu wahai orang beriman, Rasulullah itu adalah contoh yang terbaik. Jadi Rasulullah sebagai contoh setiap muslim, setiap mukmin, baginda mengajarkan kepada setiap yang beriman agar meminta keampunan kepada siapa? Agar meminta segala keampunan dosa mereka kepada Allah Ta'ala sebagaimana doa baginda. Doa ini adalah hadis yang sahih, terdapat dalam buku Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Apa kata Rasulullah? Wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bacalah doa ini apabila kita meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Dan aku merasa berdosa, maka ampunilah dosaku, wahai Tuhanku. Sesungguhnya tidak ada yang boleh mengampunkan segala dosa kecuali Engkau. Tidak ada, kata Rasulullah, tidak ada yang boleh mengampunkan dosa kecuali Engkau, yakni Allah. Bagaimana kita meminta pengampunan kepada makhluk? Kalau kita boleh meminta pengampunan kepada Rasulullah SAW, ini tidak ada beza dengan agama Yahudi atau Nasrani yang boleh mengampunkan dosa pengikutnya. Begitu juga tuan-tuan, di dalam kitab yang sama, di muka surat yang 4 ini, kata kerja, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktharu min 70 marrah. Ini hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya aku memohon keampunan kepada siapa ini? Kepada Allah, bukan kepada makhluk. Dan bertaubat kepadanya dalam sehari semalam lebih dari 70 kali. Bagaimana tuan-tuan, adakah bertaubat kepada Allah lebih 70 kali sehari semalam? Rasulullah SAW orang yang maksum. Tetapi Rasulullah SAW dia tidak minta kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada malaikat ataupun kepada makhluk. Hatta Rasulullah tidak pernah ada satu riwayat yang saya mengatakan minta pengampunan kepada malaikat yang muqarrabin, kepada Jibril, kepada Mikail, tidak ada. Terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana kita meminta ampun kepada Nabi Muhammad SAW? Ini perbuatan yang bid'ah. Ini perbuatan yang syirik. Ini belum takhayulnya, belum khurafatnya. Ini baru dua yang kita sentuh, bid'ahnya. Kerana kita katakan bid'ah kerana perbuatan ini tidak pernah dibuat oleh Rasulullah, tidak pernah dibuat oleh sahabat, tidak pernah dibuat oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang dinamakan salaf-salaf kita, salaful ummah. Menambah, mengadakan sesuatu yang tak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, itu namanya bid'ah. Sebab kata Rasulullah, iyyakum wa muhdatsatil umur, aku peringatkan kamu daripada tambahan-tambahan dalam agama. Kenapa? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kerana setiap yang ditambah dalam agama itu bid'ah. Kemudian hadis Muslim diriwayatkan oleh Muslim, hadis ini hadis yang sahih dalam khutbatul hajjah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat, yang sesat itu ke neraka. Jadi kita takut. Jadi kita pun mahu sahabat-sahabat kita menakuti, takut kepada neraka sebagaimana kita takut. Oleh itu jangan ditambah agama ini. Yang salah mesti ditinggalkan. Yang membawa kepada kesyirikan ataupun perbuatan yang membawa kepada kesyirikan, kerana syirik ini akan kekal di dalam neraka, ayo tinggalkan. Jadi kita bukan melarang mereka itu beramal, bukan melarang mereka itu membuat ibadah-ibadah yang mereka katakan sunnah dan sebagainya. Tetapi yang kita larang, jangan buat perbuatan bid'ah yang membawa kepada kesyirikan. Itu yang kita larang. Jadi tuan-tuan, seterusnya kalau kita lihat dalam kitab ini, ya, kitab berzanji yang jadi perbincangan kita, terdapat kalimah assalamu alayka ya kahfan wa maqsad. Jadi dua dari bawah. Ya tuan-tuan, dua daripada bawah. Siapa yang ada patutnya tadi dibawa, tapi saya tak arahkan bawa, jadi tuan-tuan pun tak terfikir untuk bawa kitab ini. Apa maksudnya? Salam atasmu wahai tempat bernaung dan meminta. Apa arti bernaung? Meminta perlindungan. Boleh kita meminta perlindungan kepada makhluk? Tidak boleh, siapapun makhluknya, terutama kalau makhluk itu sudah wafat ataupun sudah meninggal. Bukankah kita sudah membincangkan bab doa? Ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu otak ibadah. Yang kita katakan bahawa doa pengertiannya merayu, meminta, memohon. Dijelaskan oleh Rasulullah, dijelaskan oleh ulama-ulama kita. Berdoa kepada makhluk itu syirik. Berdoa kepada makhluk syirik. Kita sudah bincang ini.
yang mengatakan bahawa berdoa kepada makhluk itu syirik, ulama-ulama besar. Seperti, ya Rasulullah, berilah aku itu dan ini. Dijelaskan dalam kitab yang kita baca tempoh hari. Ini perbuatan yang syirik. Jadi sekarang di sini, kalau yang mengatakan, salam atasmu wahai tempat bernaung dan meminta, apakah hujah kita? Daripada Quran ataupun hadis-hadis yang sahih yang mengatakan bahawa perbuatan ini boleh membawa kepada kesyirikan. Cuba tuan-tuan lihat di muka surat 5. Ahli sunnah wal jamaah apabila memperkatakan sesuatu, pasti Quran dan hadis hujahnya. Mereka mengatakan, sebagaimana mereka pernah mengatakan kepada saya, Ustaz, masalah berjanji ini masalah khilaf. Baiklah, kalau masalah berjanji ini masalah khilaf, saya terima. Tapi apa kata Allah? Famakhtalaftum fihi fahukmuhu ilallah. Apabila kamu khilaf dalam urusan agama, maka kembalikan kepada kita Allah. Yang mana ayat Quran mengatakan, in kuntum mu'minin, syaratnya jika kamu beriman. Kamu beriman atau tidak? Kalau kamu beriman, kalau khilaf seperti ini, kembalikan kepada Quran dan hadis. Sekarang kita kembalikan kepada Quran dan hadis. Apa hujah-hujah kita? Ini di antara hujah kita yang melarang orang meminta kepada makhluk dalam hal-hal ghaibiyah. Meminta perlindungan kepada makhluk dalam hal-hal ghaibiyah. Apa itu hal ghaibiyah? Hal-hal yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak memberinya. Kalau kita minta perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tidak berdaya. Dia bukan Tuhan. Tapi nanti kita boleh lihat Nabi Muhammad dijadikan Tuhan, disetarapkan dengan Tuhan. Ini akan kita buktikan terus. Cuba tuan-tuan lihat di muka surat 5. Yang jelas di dalam Al-Quran diajarkan agar meminta dan memohon hanya kepada Allah sebagaimana firman-Nya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah bahawa Allah Maha Tinggi, Allah tempat meminta ataupun tempat berlindung. Begitu juga Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung. Cuba lihat, aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. Jadi Rasulullah diarah supaya kita semua meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Ini tidak. Nak pergi Mekah supaya selamat, dibacanya berjanji. Kerana dalam berjanji ada permohonan-permohonan seperti ini. Nak khatan besok, cuti sekolah, nak potong benda tu saja, baca berjanji. Nak kahwin supaya selamat rumah tangga, baca berjanji. Betul atau tidak? Semua berjanji. Sedangkan berjanji di dalamnya penuh dengan kemungkaran, kebatilan. Tuan-tuan, dalam kerja ini mungkin hanya 10% yang saya bongkar. Tapi akan dijadikan buku, akan membongkar apa yang ada di dalam kitab ini. Ya? Kita teruskan. Dan ayat yang melarang supaya kita jangan meminta kepada manusia dalam